Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi live hari ini, jika anda ada soalan, jika saya ada masa, saya akan jawab. Tetapi tunggu isyarat saya jika ada masa. Sebab live hari ini adalah satu live pertama dalam satu siri live yang akan saya buat, yang akan meliputi pendedahan-pendedahan yang mungkin mengejutkan anda semua. Okey. Jadi saya dah tunggu lama nak buat pendedahan-pendedahan ni. Ada yang telah saya buat sana sini, ada yang saya belum. Ya. Jadi saya lihat ada pihak cari pasal dengan aku lah. Mereka nak viralkan video-video lama. Okay. Sebab mereka tahu, okay, mereka dah terdesak. Bila dah terdesak, jadi mereka sekarang nak lagakan orang-orang di sekeliling ataupun mereka yang menyokong atau mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini taktik lazim lah. Ini dipanggil Black Ops. Saya memang tahu Black Ops ni. Sebab dulu-dulu saya ni sebelum PRU 14 ni orang kuat UMNO. Jadi saya tahu apa Black Ops diorang ni. Khususnya dalam pentadbiran Najib pun dengan jelas saya tahu apa Black Ops yang telah digunakan. Ya, juga meliputi media. Jadi tak apa. Mereka nak cari pasal, mereka nak tular video lama saya di mana dulu saya pernah kritik Tun. Jadi kalau anda tidak faham apa yang saya maksudkan, anda rujuk YouTube Regi J. Siri Taudin. Di dalam live semalam saya dah dedahkan perkara ni dan saya pun dah jelaskan ini video dulu-dulu. Tapi mereka terdesak. Mereka lihat sekarang perjuangan kebenaran saya berjaya. Jadi mereka nak lagakan saya dengan Tun Mahathir. Ni perkara biasalah. Tapi bila anda cari pasal, jadi anda perlu tahu sikap saya. Saya ni jenis berjuang mati-matian. Ini saya rasa semua yang dah kenal saya tahulah. Jadi hari ini saya akan mulakan satu kisah. Mulanya hari ini kisah ni ada sangkut paut dengan Zaid Hamidi, Presiden UMNO. Dan beransur-ansur anda juga akan tahu perjalanan perjuangan saya, maksud sebenar perjuangan saya dan bagaimana saya sampai ke tahap ini. Ya, mengapa? Bagaimana saya sedar kepincangan dalam pentadbiran UMNO, masalah-masalah melibatkan UMNO dan bagaimana akhirnya saya sedar bahawa saya terkhilaf. Dan kemudian bagaimana saya mula mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini semua saya akan ceritakan dalam siri live bermula hari ini. Okey, baik. Jadi hari ini pun ada pendedahan. Jadi pastikan anda bersama saya sehingga ke hujung siaran. Ya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya bermula. Okey. Jadi tahu tak saudara-saudari, bagaimana muafakat nasional ni gagal? Okey, UMNO, kluster mahkamah dan juga PAS tak perlu tipu. Di beberapa negeri, malah di hampir semua negeri di Semenanjung, muafakat nasional sebenarnya tidak berfungsi. Ya. Jadi masing-masing tidak ingin dituduh menggagalkan muafakat nasional. Sebab itu PAS selalu berkata muafakat nasional ni hidup. Dan UMNO pula dia takut untuk menyatakan, mengisytiharkan bahawa muafakat ni tidak wujud lagi. Dia beri petanda je. Muafakat ni dah macam ni macam tu, beri petanda bahawa dah mati, tetapi dia tidak isytihar ini mati sebab tidak ingin dituduh oleh ummah kerana menggagalkan muafakat nasional. Tapi muafakat nasional dah gagal. Secara prinsipnya dia dah tak wujud, dia dah terkubur. Ini hakikat. Ya, ini hakikat. Tetapi anda perlu tahu latar belakang penubuhan muafakat nasional ni. Jadi sebenarnya ini semua bermula, bermula apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menyerang Najib
sekitar tahun 2015 berhubung skandal 1MDB, yang hari ini kita tahu adalah skandal yang benar-benar wujud. Hari ini kita tahu Najib terpalit dengan kes jenayah sudah disabit bersalah melibatkan subsidiary 1MDB iaitu SRC. Dan Najib sendiri dah mengaku bahawa dia tidak pernah sahkan bahawa 2.6 bilion yang masuk akaun dia adalah derma Raja Arab Saudi. Dia dah mengaku, dia hanya menganggap ianya derma Raja Arab Saudi. Maknanya rakyat tertipu. Dan kini perbicaraan 1MDB masih berjalan, tetapi di US ada orang sudah pun disabit bersalah. Jadi 1MDB ni tak memang nyatalah benda ni berlaku, ada kecurian dana, dan berdasarkan saksi-saksi, ya, ada aliran dana berbilion ringgit masuk ke dalam akaun peribadi Najib dan anak tiri dia dari 1MDB. Okey. So ini tak payah kita nak sangkal, nak sangsi lagi. Kita tahu skandal ni wujud dan kita tak percaya kat Najib lagi. Maknanya dia Perdana Menteri gagal. Bayangkan anda duduk dalam kerusi Perdana Menteri dan anda boleh beritahu mahkamah bahawa anda tidak tahu perkara ni berlaku, perkara tu berlaku, anda ditipu kononnya. Maknanya anda gagal lah. Anda sebenarnya tak layak jadi Perdana Menteri kerana boleh ditipu begitu. Ya. Anda tidak layak langsung. Anda gagal, tak boleh urus negara. Okay. Jadi benda ni disedari sebenarnya oleh ramai dalam UMNO. Jadi dalam MCA pun pemuda MCA lantang, ada pemuda tertentu lantang kritik Najib, minta siasatan dijalankan di dalam UMNO. Ya, timbalan Najib sendiri membongkarkan beberapa aspek skandal 1MDB. Malah pembongkaran 1MDB, kalau saudara-saudari sedar, sebenarnya semuanya dilakukan oleh orang-orang atau individu-individu di bawah lantikan pentadbiran Najib, seperti Muhyiddin Yassin, ya, ianya lantikan bawah pentadbiran Najib. Abu Kasim, Pesuruhjaya SPRM, lantikan bawah pentadbiran Najib. Ya. Gani Patail yang melakukan siasatan, ya, peguam negara bawah lantikan pentadbiran Najib. Jadi ramai bawah pentadbiran Najib, lantikan pentadbiran Najib. Jadi Najib nak tuding jari sana sini, walhal semua yang mendedahkannya semuanya adalah sama ada melibatkan ahli politik ataupun ketua-ketua agensi bawah pentadbiran Najib, bawah lantikan pada zaman Najib. Ya. Jadi Najib memang kuat perdaya anda. Sebenarnya dah ada banyak tekanan untuk Najib berundur diri di dalam UMNO, di peringkat bahagian cawangan dan sebagainya. Jadi atas dasar itu Najib telah mulakan satu inisiatif untuk mengeratkan hubungan UMNO dengan PAS. Kononnya atas dasar persaudaraan dan sebagainya. Jadi kita ingat, sebelum PRU 14, walaupun Muafakat Nasional tak ditubuhkan, walaupun PAS dan UMNO tidak bekerjasama secara rasmi, tetapi secara tidak rasmi satu Malaysia tahu bahawa UMNO dan PAS sudah mula erat dan bekerjasama. Tapi tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan kenyataan dari pemimpin PAS bahawa mereka tidak percaya berhubung skandal 1MDB. Dan akhirnya Najib berjaya mendapatkan kenyataan ini apabila, tak silap saya, Hadi Awang atau pemimpin mana saya lupa, dia buat kenyataan bahawa dia berpuas hati dengan kenyataan penjelasan Arul Kandar, penjelasan separuh masak Arul Kandar. Jadi yang hari ini Arul Kandar akan jadi saksi bagi memberi keterangan menentang Najib. Jadi dari situ anda dah tahu Arul Kandar tu penerangan dia dulu tu separuh masak, dan saya pun dah kaji penerangan dia memang separuh masak, memang tak masuk akal. Malah pada ketika itu saya masih ingat lagi, saya menghubungi salah seorang yang bersangkut paut dengan sel media Najib dan minta untuk diberi nombor telefon Arul Kandar supaya saya boleh bercakap dengan dia. Sebab saya nak tahu bagaimana beliau boleh membuat penjelasan sebegitu rupa. Ya, walaupun pada ketika itu saya menyokong Najib, tetapi saya tidak diberi nombor telefon Arul Kandar. Maknanya Arul Kandar takut bercakap dengan saya. Dari situ dah mula sedikit sebanyak syak dalam diri saya, walaupun saya masih teruskan menyokong Najib sehingga PRU 14. Ya. So
itu berlaku, tetapi apabila PAS mengeluarkan kenyataan bahawa mereka berpuas hati dengan penjelasan Arul Kandar, maka Najib ada alasan untuk kekal sebagai Perdana Menteri UMNO. Kerana dia boleh beritahu pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin-pemimpin MCA dan sebagainya, tengok, disebabkan saya sekarang UMNO dan PAS daerah boleh kerjasama, jadi tak usah takut. Bila PRU14 dengan bantuan PAS, UMNO akan mampu meyakinkan masyarakat Melayu Islam bahawa parti ini boleh dipercayai. Sebab kalau PAS yang menggelarkan diri dia parti Islam boleh percaya kat saya, maknanya masyarakat Melayu Islam tidak perlu khawatir. Jadi atas kepercayaan bahawa Najib telah melakukan sesuatu yang sungguh hebat, ya, iaitu kerjasama dengan PAS, dan atas keyakinan bahawa kerjasama ini boleh melibatkan percaturan yang mampu menjayakan misi Barisan Nasional untuk kekal berkuasa, maka tekanan untuk Najib berundur berkurang. Ya, jadi PAS ditunggang, kemudian masuk pilihan raya umum ke-14, dan kita pun tahu misi bekerjasama dengan PAS, walaupun dengan kerjasama dengan PAS ni UMNO kecundang. Bila dah kecundang, saudara-saudari, ya, akhirnya Najib dan Zahid tersepit. Okey, dan tekanan untuk Najib letak jawatan meningkat, bertimbun. Bahagian cawangan lepas PRU14, Najib perlu berundur, kita kalah sebab Najib. Dan di dalam pavilion di rumah Najib selepas PRU14, Najib Rosmah sendiri beritahu saya, Zahid ada datang membawa perutusan kepada Najib bahawa saya tak tahulah mereka tu siapa, tetapi mereka tu nak Najib letak jawatan. Ini pengakuan Najib kepada saya, ini pengakuan Rosmah kepada saya, ya. Pada masa tu saya masih bodoh lagi lah. Untuk beberapa bulan selepas PRU14 masih bodoh lagi lah, masih bawah pengaruh orang-orang bodoh lah, ya, dengan maklumat palsu, maklumat salah. Masih saya ingat Najib ni tak bersalah, sehingga saya membuka mata, sehingga saya berhenti mendengar orang-orang sebelah Najib ni, baru saya sedar maklumatnya banyak palsu. Tetapi Najib sendiri beritahu ada tekanan untuk dia letak jawatan, dan utusan tekanan ni dibawa oleh Zahid. Dan saya pun lihat Rosmah tak puas hati dengan Zahid pada ketika itu sebab membawa perutusan ni. Jadi Najib mengumumkan peletakan jawatan dia sebagai Presiden UMNO dan pengerusi Barisan Nasional, ha? Dan dia beri laluan kepada Zahid untuk ambil alih tugas Presiden buat sementara waktu. Jadi bahagian dan cawangan ni sebenarnya dia tak nak Zahid. Dia nak seorang pemimpin yang tidak terpalit dengan jenayah, kerana mereka cukup marah dengan gandingan Zahid dan Najib kerana Barisan Nasional kalah. Jadi memandangkan Zahid hanya ambil alih untuk sementara waktu sehingga pemilihan UMNO, jadi mereka tidak ada masalah. Kemudian sampai pemilihan UMNO. Bila pemilihan UMNO ni berlaku, banyak duit, ya, memang politik wang digunakan, banyak duit bertaburan sana sini. Saya tak nak ceritalah siapa yang tabur dan sebagainya. Okay? Tapi akhirnya Zahid menang, dan Zahid mengalahkan Tengku Razali Hamzah. Sebenarnya ada ramai pihak yang ingin Tengku Razali Hamzah menang jawatan Presiden. Tetapi bila Zahid menang mengalahkan Tengku Razali Hamzah, sudah ada rasa tidak puas hati kembali bertimbun di dalam bahagian-bahagian dan cawangan-cawangan UMNO. Dan kini tekanan diletakkan ke atas Zahid. Jika Najib yang sudah terpalit dengan jenayah, yang kini menghadapi tuduhan, sanggup letak jawatan, mengapa kita perlu terima hang? Jadi atas tekanan yang bertimbun ni, lambat laun Zahid mengumumkan bercuti untuk memberi tumpuan kepada kes-kes dia. Jadi dia mengambil cuti daripada jawatan Presiden dan dia lepaskan tugas Presiden kepada Muhammad Hassan, timbalan dia. Tapi Zahid tidak ingin letak jawatan, dia hanya bercuti. Tetapi disebabkan dia umum bercuti, kononnya untuk memberi tumpuan kepada kes-kes dia, jadi
kemarahan bahagian cawangan ni semua reda sedikit, dan Muhammad Hassan yang tidak ada jenayah mengambil alih pentadbiran UMNO. Tetapi sebelum Zahid letak jawatan, memang Najib dan Zahid ni ada rancangan untuk memajukan lagi hubungan antara PAS dengan UMNO. Sebab formula, jika UMNO memajukan hubungan dia dengan PAS, ianya akan meyakinkan bahagian dan cawangan bahawa Najib dan Zahid ini penting. Tetapi untuk meyakinkan bahagian dan cawangan bahawa Zahid dan Najib ini penting, setakat kerjasama biasa tak cukup. Perlu ada satu pergabungan baru Najib dan Zahid boleh beritahu pemimpin bahagian dan cawangan ni semua akal umbi, tengok, disebabkan kami sekarang sudah berlaku penyatuan ummah. Jadi isu perjuangan penyatuan ummah mula dijaja. Tetapi disebabkan tidak tahan dengan tekanan dalam UMNO, Zahid bercuti, dia berundur sedikit. Tapi dalam senyap, dia mempergunakan Muhammad Hassan untuk meyakinkan PAS untuk bersetuju agar ditubuhkan satu platform pseudo politik, iaitu Muafakat Nasional, di mana PAS dengan UMNO akan duduk. Jadi ini adalah kemajuan berbanding sebelum PRU14. Sebelum PRU14 hanya setakat bekerjasama, bersaudara, kini sudah duduk bawah satu bumbung. Jadi dia menggunakan Muhammad Hassan. Dan bila Muhammad Hassan berjaya mendapatkan kepastian daripada PAS bahawa PAS bersetuju untuk tubuhkan satu platform baru di mana PAS dengan UMNO akan duduk, tiba-tiba Zahid mengumumkan dia kembali aktif dalam arena politik dan akan mengambil alih tugas Presiden UMNO sepenuhnya. Dulu kata nak bercuti sebab kes berjalan. Kes masih berjalan, tetapi dia kembali. Sebab dia Muhammad Hassan dah berjaya mencapai apa yang ingin dicapai oleh Zahid dan Najib. Dan Zahid umum dia kembali, semua terkejut. Muhammad Hassan pun terkejut. Hadi Awang pun terkejut. Tetapi memandangkan PAS sudah beri perjanjian dia, sudah beri keyakinan dia kepada UMNO bahawa akan ditubuhkan platform baru ni, ya. Jadi PAS tidak boleh memungkiri janji. Dan dengan itu Zahid telah menandatangani, memeterai Piagam Muafakat Nasional bersama PAS. Dan dengan itu saham dia naik sedikit di kalangan pemimpin bahagian dan cawangan, dan begitu juga saham Najib. Tapi khususnya saham Zahid lah naik sedikit, dan tekanan untuk dia berundur berkurang kerana kini UMNO, Zahid boleh beritahu kepada semua, tengok, saya dah berjaya satukan UMNO dan PAS, dan kini kita satu saudara besar, dan ini semestinya akan diterima oleh seluruh masyarakat Melayu Islam. Maka ini akan menjadi kunci bagi kembalinya UMNO ke tampuk kepimpinan negara. Semuanya bersorak, ya. Dan tapi lepas itu Zahid buat apa? Untuk memastikan dia tidak boleh disingkirkan, untuk mengetatkan lagi genggaman dia terhadap tampuk kepimpinan UMNO, dia mengatur semula Majlis Kerja Tertinggi dengan lantikan-lantikan tertentu ke Majlis Kerja Tertinggi supaya kedudukan dia kukuh. Jadi inilah cerita bagaimana PAS ditunggang, ya, bagaimana PAS ditunggang oleh Zahid, oleh kluster mahkamah, hanya kerana mereka ingin mendapat simpati ummah, hanya kerana mereka ingin kekal berkuasa dalam UMNO, kerana mereka ada misi nak selamatkan Tengku. Apa yang PAS tidak tahu, pada ketika itu sudah ada perbincangan-perbincangan sulit antara Zahid dengan kem Anwar Ibrahim, dan sudah ada pertimbangan-pertimbangan untuk UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk menggulingkan kerajaan pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu option pertama. Tapi dalam pada yang sama, Zahid juga secara senyap cuba berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab Zahid nak cuba semua jalan untuk selamatkan Tengku dia. Dengan Anwar pun dia berunding, dengan Pakatan Harapan pun dia setuju untuk dia memikirkan nak kerjasama. Dengan Mahathir pun dia pergi jumpa nak minta
untuk kerjasama. Tetapi apabila Zaid berjumpa dengan Mahathir, saya difahamkan Mahathir memberitahu Zaid dengan jelas bahawa dia tidak boleh terima pemimpin-pemimpin tertentu dari UMNO yang menghadapi kes mahkamah. Dan saya juga diberitahu bahawa Mahathir menjelaskan sejelas-jelas mungkin bahawa mana-mana pemimpin UMNO ataupun ahli UMNO yang masuk ke dalam PPBM tidak akan diberi jawatan. Jadi Zaid tidak berpuas hati. Dan dalam senyap, Mahathir tidak tahu, PAS tidak tahu, Zahid pernah adakan satu mesyuarat rahsia di Jakarta sebelum beliau pergi berjumpa Mahathir. Dalam mesyuarat rahsia di Jakarta yang turut dihadiri oleh 5 ahli MKT dan 3 MP UMNO, mereka telah membincangkan option-option yang ada untuk kembali berkuasa. Dan satu option yang telah dibincangkan dengan hangat dan mendapat persetujuan ialah kemungkinan bekerjasama dengan Pakatan Harapan, bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Dan persetujuan dicapai bahawa ini boleh dipertimbangkan sebelum Zahid kembali ke Malaysia dan seterusnya berjumpa Mahathir. Tetapi selepas berjumpa Mahathir, Zahid kecewalah. Sebab Mahathir memang beritahu dengan jelas dia tidak ingin bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin tertentu. Dia beritahu dengan jelas orang UMNO yang masuk PPBM tidak akan dapat jawatan. Jadi inilah Zahid Hamidi, inilah cara dia tunggang PAS, inilah cara dia perdaya semua orang, inilah mesyuarat rahsia yang telah dilakukannya. Dan PAS tidak tahu perkara ni. PAS tidak tahu bahawa Zahid merancang untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk cuba gulingkan kerajaan pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan di dalam UMNO pula, Kem Najib tidak berpuas hati dengan Zahid pada ketika itu. Ada juga percubaan orang-orang yang berkait dengan Najib untuk cuba bawa kembali Najib sebagai Presiden UMNO. Jadi benda ni sebenarnya disahkan kepada saya oleh Rosmah sendiri. Ada satu ketika, saya dah ceritakan sebelum ni, Rosmah pernah panggil saya. Dia suruh saya tulis satu artikel, kau minta Zahid letak jawatan dalam 24 jam sebab saya nak suami saya kembali sebagai Presiden UMNO. Jadi pada masa tu situasi dia tegang. Ada Kem Najib cuba merancang nak gulingkan Zahid. Kem Zahid berbincang dengan Kem Anwar, berbincang sana sini untuk melihat option terbaik untuk lepaskan Tengku. Macam-macam sedang berlaku sebelum akhirnya Najib dengan Zahid berdamai dan mula bekerjasama sebagai kluster mahkamah. Dan siapa ditunggang? PAS. Hari ini bila Zahid dah yakin bahawa jika terlalu ramai muak dengan politik dan tidak keluar mengundi, Barisan Nasional mungkin boleh menang, tiba-tiba PAS dicampak ke tepi. Jadi ini sahaja pencerahan saya dalam bahagian pertama. Dalam satu siri pendedahan di mana saya akan jelaskan bagaimana saya mula sedar bahawa perjuangan penyatuan ummah yang diwar-warkan oleh kluster mahkamah, termasuk PAS, saya bukan nak memuja-muja PAS di sini, termasuk PAS, semuanya pembohongan belaka. Ini kerja tunggang menunggang. Yang jadi mangsa adalah ummah, yang akhirnya terseksa adalah ummah. Dan dulu selepas PRU 14, yang bodoh saya, sebab saya antara penggerak utama perjuangan penyatuan ummah di Kuala Lumpur. Ini saya akan ceritakan dalam live seterusnya, esok ke lusa. Jadi ini sahaja pencerahan saya buat hari ini. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang dan pastikan anda membaca satu artikel berkaitan dengan apa yang saya cerita hari ini. Agak terperinci, link dia saya akan letak di ruang tajuk sebentar lagi. Tajuk artikel ini sebenarnya adalah berkenaan dengan kegagalan UMNO dengan PAS. Jika anda baca, saya bacakan. Anda boleh mula bertanya soalan sekarang. Saya akan layan 1-2 soalan. Sementara menunggu soalannya, tajuk artikel yang saya maksudkan ialah Tun Hamid harus sedar
ada pun parti nyamuk sebab parti dinosaur seperti UMNO dan PAS gagal pertahan maruah agama bangsa dan negara. Pastikan anda membacanya. Saya letak di ruang tajuk sebentar lagi. Ya, jika ada soalan boleh bertanya sekarang. Asma Laili, UMNO akan cari rakan sekutu. PAS lah Pak Turut. Ya. Zahid pada ketika dulu tu memang ada buat perjumpaan di Jakarta, ya, untuk bincang kemungkinan kerjasama dengan Anwar, ya. Jadi ada soalan lagi? Jadi sekarang ni mereka dah terdesak. Jadi mereka nak tularkan video-video lama saya. Jadi bila nak tularkan video-video lama saya, ya, anda lebih baik juga tularkan video lama Zaid. Masa Zaid mengaku bahawa dia asalnya adalah dari Indonesia, tanah tempat lahir dia, Ponorogo, ya. Tularkan juga semua video-video lama. Video-video lama pemimpin UMNO yang hari ni cakap lain, dulu cakap lain, ya. Tularkan video bagaimana UMNO dulu mengkritik pihak yang hari ini dia kata dia suka. Sebab politik ni dinamik, orang berubah. Orang sedar kalau saya melakukan kekhilafan dan saya bodoh, saya kata saya melakukan kekhilafan dan saya bodoh. Selepas PRU 14, selepas PRU 14 dan sebelum PRU 14, saya melakukan kekhilafan, saya bodoh kerana mempercayai penyangak. Itulah kebodohan saya. Jadi ada lagi Maliki Mikhail, mengapa PAS nak berhubung dengan UMNO hingga sekarang? Sebab PAS tersepit. Sekarang ni akar umbi PAS ingin PAS duduk seorang, ya. Dan nama PAS pun dah busuk. Bukan hanya di peringkat bandar, di peringkat kampung pun ada dah busuk. Jadi jika PAS sekarang dia berpecah dari Perikatan Nasional, orang akan kata PAS menggagalkan perjuangan penyatuan ummah. Jadi sebab itu PAS beria-ia hendak kekalkan muafakat nasional, walaupun muafakat nasional sebenarnya pada dasarnya sudah berkubur. Tapi dia nak kekalkan untuk buktikan kepada ummah, tengok kami dah jayakan perjuangan penyatuan ummah. Ini semua harapan palsu PAS, ya. Zul Hasan, PAS memang nak baik dengan UMNO sebab nak kekalkan kuasa di Kelantan, Terengganu, Kedah. Ini sebahagian daripada sebabnya. Muhammad Zailan, pemimpin-pemimpin Melayu dalam politik dan kerajaan khianat Melayu. Kalau korang tengok, perpecahan ummah paling teruk dalam sejarah tanah air berlakulah ni di bawah pentadbiran yang kononnya dikatakan pentadbiran Melayu Islam. Bukannya bawah Pakatan Harapan. Yang memecah belahkan ummah pada kadar yang paling teruk dalam sejarah ialah PAS UMNO. Khususnya PAS UMNO. Walaupun anda nak kata PPBM, saya setuju sebab mereka sebahagian, tapi khususnya PAS UMNO. Jadi mereka bukan penyelesaian untuk penyatuan ummah. Mereka adalah ancaman kepada ummah. Ini yang saya sedar, ya. Okey, saya rasa tidak ada banyak soalan. Jadi minta share ramai-ramai, ya. Mintalah Zaid keluar Nafi. Keluar Nafi. Kita minta Zaid keluar Nafi, ya. So kita sekarang tak payah berselindung lah. Saya cerita semua, Zaid cerita semua. Tak apa, kita londeh sama londeh, ya. So itu sahaja pencerahan saya. Sebentar lagi, ya, dalam 10 minit lepas live ni, saya akan letak link kepada artikel yang saya maksudkan tadi. Jangan lupa baca, ya, yang menjelaskan semua ni, iaitu tajuknya, saya baca, ya, tajuk dia, Tun Hamid harus sedar ada pun parti nyamuk sebab parti dinosaur seperti UMNO dan PAS gagal pertahan maruah agama bangsa dan negara. Di situ ada penghuraian lengkap, hampir lengkap perjalanan saya dan perkara-perkara, antara perkara yang telah saya sebutkan. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.